Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Bersama saya Burhan Abu Sama. Kita bersiaran langsung. Oh, lupa nak silent phone. Okey. Sama saya petang ni Datuk Lokman. Kita lama Lokman Nur Adam. Lama kita tak live sekali je. Lama. Dulu kita selalu live kat utusan online ni. Ya. Utusan online pun dah setahun lebih dah. Golong tikar tangan pun. Sekarang ni bertukar tangan. Tapi sepihan daripada grup utusan tu kami buka Suara Merdeka. So jadi Suara Merdeka ni yang pro UMNO ke macam mana? kita bukan parti politik tu. Parti politik So kita tak pro So nama-nama. yang utusan yang sekarang ni dah pro Syed Muhtar lah. Pro Mahathir lah. Siapa yang interview siapa ni? Belum start lagi. Baru intro. Owner dia macam tu lah. Lebih kurang gitu lah. Kan. Dia, yang bila utusan dibuka balik tu, di belakang dia yang pemodal dia Syed Muhtar lah. saya mau tak lah. Johari Ghani penasihat dia kan. Yalah. Datuk Bental lagi. Faham sangat lah. Kan. So jadi Ahli UMNO tapi jiwa dia Mahathir lah. saya tak tahu tu. Saya tak pernah berjumpa dengan kedua-dua insan tu. Ya. Saya dipanggil masuk untuk set up, bantu set up utusan. Tapi selepas 3 bulan saya memutuskan untuk join Jiwa tak boleh pergi kan. Bukan. Itu pangkal. Aduh. Saya teringat kawan-kawan kat Suara Merdeka. Di utusan tu dia orang backup kuat. Betul. Jadi tak ada masalah. Suara Merdeka ni kita baru start, tu ambing. Itu cari kawan balik untuk support lah, kawan macam Datuk kan. So dengan apa fan Datuk yang besar. Tapi malang lah bos. Fan yang besar tu yang akaun Lokman Nur Adam. Itu yang kena curi tu kan. Kena hijack. Kena hijack. Tu yang kalau siapa perasan Hari pula dia keluar gambar lucah pula. gambar lucah. Dekat apa ni? Dekat page tu. So kesempatan ni saya ambil lah untuk beritahu bahawa 3-4 hari yang sudah saya sudah pun buat announcement bahawa akaun Lokman Nur Adam, akaun lama saya tu bukan lagi di bawah pengendalian saya. Sudah dihack dan sekarang ni saya menggunakan satu akaun page iaitu Lokman Adam, Lokman Adam. Tapi kena ada bulat balik lah followers. Betul lah. Jadi kawan-kawan yang dah follow Sampai 190,000 tu. Bertahun tu. itu organik. Organik. Lepas tu setiap kali live boleh pergi sampai 500,000, sejuta pun pernah. So ini perlahan-lahan lah ni. Yang ni 200,000 lebih. Mana lepas ni siapa yang dah follow page yang lama tu unfollow, follow page yang Kalau baru. boleh report je terus. Report supaya page ni tutup. Report spam. Report bahawa mereka menyalahgunakan nama saya. Tapi buat lucah. Tapi itu hari semalam dia masuk sekejap. Lepas tu dia delete. Tapi sempatlah orang lain dapat benda tu. Memang niat nak memalukan kita lah. Itu niat dia tu. Dia letak tu supaya orang screenshot, orang edarkan, lepas tu dia delete lah. Betul dia delete. Ini bukan kaleng-kaleng yang ambil alih ni. Yang yalah mestilah pro yang ambil alih kan. Sebab tu cara permainan tu, cara permainan kasar tu. Tak apa, tak ada hal. Bukan dia ambil alih nak untuk Bila kita tak ada apa, kalau tak ada isu ni kita tak perlu bimbang. Kan? Lain lah kalau tiba-tiba saya keluarkan dalam tu Stanley Augustine punya SD ke kan. Baru tahu nanti kan. Mana tahu tiba-tiba ada video pelik kan. Ada video pelik ke dengan Nikaji ke kan. Tu mungkin boleh membahayakan keselamatan negara. Okey, kita berbalik pada tajuk kita. Tajuk kita ni orang helikopter. Helikopter ni jangan orang ingat duit helikopter ni skandal pula. Skandal Isyamuddin punya helikopter ke kan. Ada ke? Ada. Itu pasal lah. Kalau panggil mesti panas lah. Kalau tak ada lah daripada awal lagi dia cenderung kepada Datuk. Kan? Mesti ada sebab kenapa dia mengkhianati kita, memujuk orang UMNO untuk menyertai bersatu. Ada sebab. Salah satu sebabnya ni lah projek
skandal helikopter dia, skandal jual tanah Mindef kan. Tapi wang helikopter ni sebenarnya penciptaan duit. Saya panggil doktor, doktor lah, panggil Datuk ni sebab Datuk dulu kerja Kementerian Kewangan. Ya. Mencetak duit. Mencetak duit. Duit ni ada dua kategori. Duit fizikal, duit numbers. Betul. 30% daripada dia duit fizikal. The rest adalah duit numbers. Duit numbers ni dicipta oleh bank komersial. Duit fizikal ni diprint oleh bank negara. Betul. Jadi ada cadangan supaya kita cipta duit banyak-banyak untuk memulihkan. Cipta duit banyak-banyak. Bukan cetak lah. Cipta duit. Tak tahu ada nak letak gambar apa ni Ahmad Faisal di muka. Kalau ikut teori ekonomi dia bukannya print buah gambar macam tu. Dia cipta duit banyak ni numbers dia. Numbers tu dia mungkin bagi bantuan direct pada rakyat. Bagi duit macam bantuan macam BRIM dulu lah. Bagi kata semua kalau sebelum ni kata B40 yang dapat mungkin dia tambah lagi M40. Jadi bila banyak duit tu masuk dalam poket rakyat, jadi rakyat berbelanja, ekonomi kita pun dia berkembang balik lah. Tapi orang salah faham, orang ingatkan print duit banyak-banyak. Tak betul lah, itulah yang dimasukkan. Kena faham. Kita tak bagi salam lagi pun. Betul lah, betul. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dah sempat bagi salam. Dan salam satu Malaysia. Aduh. Pertama sekali kita kena faham, duit ni bukan boleh dicipta sesuka hati. Seperti mana yang Ketua Armada Bersatu ni mencadangkan supaya dicipta duit banyak-banyak. Dicipta apa tadi disebut? Dicipta. Sebenarnya dia bukan nak cipta satu baru punya mata wang, tapi mata wang yang sedia ada ni dia print lebih daripada yang sepatutnya. Cuma mungkin beliau ni tak sedar. Saya tak fikir dia tak sedar. Takkan bodoh sangat kan. Dia ni orang ada pelajaran juga, bukan tak ada pelajaran. Tapi mungkin untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada isu yang hari ini membelenggu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu. Yang hari ini berhadapan dengan banyak masalah, banyak isu, dan yang paling parah sekali berhadapan dengan kemungkinan menjadi Perdana Menteri yang tempoh khidmat dia paling pendek dalam sejarah, 9 bulan. Itu bergantung pada 26 hari bulan November ni. Itu semasa undian. Ya, semasa mengundian sama ada belanjawan itu akan diluluskan atau tidak. Kalau tak diluluskan kalau tak diluluskan maka secara automatik ianya dianggap sebagai Tan Sri Muhyiddin telah kehilangan sokongan majoriti parlimen. So dia tak boleh jadi Perdana Menteri lagi lah. Kalau dia bermaruah. Dia kena letak jawatan. Dia nak bubar parlimen itu terpulang pada dia. Tetapi letak jawatan dulu. Kalau dia letak jawatan dulu, lepas tu dia bubarkan parlimen, maka tuanku boleh memikirkan apa yang patut dibuat. Kan? Kita tak nak dia bubarkan parlimen, tapi dia tak letak jawatan. Maknanya kalau tempoh sekarang ni kita tak boleh buat pilihan raya, kemungkinan dia minta dengan tuanku, dia nak drag pilihan raya tu lagi 2 bulan daripada sekarang. Supaya dia boleh betulkan keadaan. Sekarang ni dia main dengan angka-angka COVID, menunjukkan COVID itu berada dalam keadaan parah, kan? Tapi bila dia buat 2 bulan daripada sekarang baru ada pilihan raya, maka dia sempat nak betulkan angka, dia turunkan balik angka ni, jadi kononnya keadaan dah okey, dan boleh diadakan pilihan raya. Jadi untuk tutup kes ni, mungkin sekali lagi Faisal ni digunakan untuk mengeluarkan idea bodoh. Bagi saya idea bodoh. Sebab bila dia keluarkan idea begini, maka akan berlaku serangan bertubi-tubi terhadap diri beliau. Dan ini bukan kali pertama beliau menyelamatkan Tan Sri Muhyiddin. Kan? Sebelum ini beliau menyelamatkan Tan Sri Muhyiddin dengan membuat pengumuman ketika rakyat memohon supaya dibenarkan moratorium automatik diberikan kepada semua, tambahan selama 6 bulan, dan ketika rakyat memohon supaya duit KWSP boleh dikeluarkan daripada akaun satu maksimum RM10,000, ketika itulah dia keluarkan idea, dia kata kita mahu belanjawan ini
semua hutang B40 dihapuskan. Kan? Benda yang tak masuk akal. Macam mana hutang B40 tu nak dia sedar tak berapa jumlah hutang B40 ni? Mungkin perkiraan ini pun tidak ada di dalam statistik Kementerian Kewangan. Banyak mungkin dia orang fikir pasal hutang-hutang secara menyeluruh, tak pernah di-segmentize. Hutang B40 sekian banyak, hutang M40 sekian banyak, hutang top 20 sekian banyak, kan. Jadi ini nampak sangat dia nak mengalihkan perhatian rakyat. Cuma bila dia dah bagi cadangan, kita kena jawab dari segi rasional dia. Kalau kita tengok dari segi rasional dia, setiap kali kita mencetak duit, kita mesti bersandarkan sesuatu. Kalau dulu seperti mana yang amalan sebelum ni, bila kita nak cetak ringgit, contohnya kita cetak 1 bilion ringgit, maka kita akan sandarkan dengan emas. Betul tak? Itu amalan lazim. Amalan lazim. Tetapi Amerika sendiri pun kadang-kadang dia orang cetak tidak lagi based on gold deposit. Kan? Ini satu benda yang berbahaya sebenarnya untuk ekonomi Indonesia. Dia setiap kali dia tukar note kertas tu sebenarnya dia cetak tambah duit lagi tu kot. Sebabnya bila kita cetak duit bersandarkan harga ataupun nilai emas. Okey. Maknanya kita tahu bahawa duit itu value dia sama banyak dengan gold reserve yang kita standby. Tapi kalau katalah kita simpan hanya 1 bilion. Kita cetak wang kertas ni 2 bilion. Apa akan jadi pada nilai wang kertas tersebut? Ianya akan menjadi separuh daripada value yang sebenar. Mungkin tidak secara spontan benda tu akan berubah menjadi nilai dia separuh harga. Contohnya dulu RM50 boleh beli satu troli makanan. Mungkin bila dah dicetak duit ini berlebihan, maka bila ada penawaran itu berlebihan daripada permintaan, maka mungkin dengan RM50 hanya boleh beli setengah troli. Ini perumpamaan yang mungkin orang lebih mudah faham. Kan? Dan benda ni pernah berlaku di negara seperti Zimbabwe. Bila mana mereka mencetak terlalu banyak duit tanpa based on sebarang sandaran, maka akhirnya duit itu menjadi tak ada nilai. Dan kalau nak kita ingat lagi zaman Jepun dulu, duit pisang. Kita ada duit pisang. Bukan tak pernah berlaku pun. Tapi duit pisang tu banyak orang duit pisang tu sekarang ni mahal lah kalau ada. Kalau ada memang mahal lah, sebab dia ada sentimental value dia. Kan? Sebab usia dia tu akan menyebabkan benda tu ada harga. Tetapi dulu, kalau dulu duit pisang ni tak laku. Boleh buat bantal dengan duit. Tak laku. Saya pun dengar cerita lah. Ini orang lama dia boleh mengesahkan. Mereka yang pernah melalui zaman 1941 hingga 1945. Itulah. Mana kalau kita cetak duit yang banyak tak berdasarkan reserve kita, tak boleh. Kita mengulangi sejarah dulu lah. Tapi kalau macam negara macam Korea, macam Indonesia, mata wang dia orang tu kan start dengan beratus ribu, berjuta apa semua. Adakah itu pun berpunca daripada dia orang cetak duit dulu? Itu saya tak pasti, tetapi kena bezakan antara mata wang Korea dengan mata wang Indonesia tu. Mata wang Indonesia dengan mata wang Korea tu lebih kukuh berbanding dengan mata wang Indonesia. Dan kalau dengan duit kita ni kita pergi ke Indonesia, kita jadi lebih kaya lah. Kita jadi lebih kaya. Tetapi dengan duit kita pergi ke Korea, kita jadi miskin, kita jadi lebih miskin. Itu belum pergi ke Jepun ni. Itu. Tapi saya pernah pergi dua negara ni. Allah Ta'ala bagi rezeki sikit dapat pergi ke Jepun tahun 2 kali lah saya pergi ke Jepun. Pertama sekali masa saya buat jelajah untuk berjumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia di Jepun ketika saya bekerja dengan JASA dulu sebagai panel pemikir Jabatan Ehwal Khas. Dan baru-baru ni saya pergi sekali lagi. Waktu saya dipecat tadi adalah urus niaga dengan seorang sahabat ni, dia minta saya saman pakcik dia. Dia bawa saya pergi ke Jepun. Dia ada deal lah dia hadiahkan saya golf set kan. So saya rasa
ada barang yang boleh dibeli lagi kat Jepun tu. Berbanding dengan kat Korea. Korea lagi teruk. Korea, aduh. Nak makan pun kita kadang-kadang kan. Betul. Rasa macam tak berbaloi tau. Sebab dia punya harga tu terlalu ketara tinggi dia. Kita tengok macam murah. Tapi bila kita malah tengok duit ribu-ribu kan. Bila convert ke ringgit pun kita tahu kita miskin lah. Kita duit dia tu kita kena belanja banyak duit baru boleh beli barang. Sedangkan kita punya duit ni kita dengan nilai duit yang kita ada tu kita boleh beli dengan keadaan yang baiklah kita punya kalau berbanding dengan Indonesia kan untuk beli satu barang yang begitu kecil memerlukan ribu-ribu untuk dibelanjakan. Ada yang sampai ratus ribu. Kalau kita sekali makan tengah hari tu pun dah confirm 100 ribu. Juta lah kalau kawan-kawan sekali ada 50,000 lah. Kalau kawan-kawan join sekali juta. Kalau join kawan-kawan 3-4 orang juta. Kalau pergi dekat contohnya seafood ke ataupun kita makan kapiting ke kan. Kapiting. Tapi lama tak boleh keluar ni. Tak boleh keluar. Lama nak kita hilangkan stres sekali-sekala nak jalan kena kapiting black pepper ke kan. Tak ada. Tak boleh dah. Tak boleh. Duduk je. Kalau tidak dulu kadang-kadang kan saya kalau bosan-bosan dah tension kita naik motor pergi ke selatan Thailand ke kan. Saya pernah naik motor sampai ke Krabi, sampai ke Phuket kan. Kadang-kadang anak seorang kat belakang, isteri dia 3 orang. Naik sampai ke Pai. Tapi sekarang tak boleh. Dalam negara maknanya kena dalam negara. Dalam negara pun payah lah. Ada restriction. Kan? Tak boleh lintas sepadan lah, tak boleh. Aduh. Kita kadang keluar rumah membawa kereta pun dah tak cekap lah. Sebab benda ni sebenarnya kan bukan kata nak bergerak tu untuk berbelanja kan ataupun bukan bermewah. Tapi kadang-kadang ini salah satu daripada kita punya meditasi. Ya, betul. Ada stres, kerja. Sekali-sekala kita kena rehat, pergi cuti, pergi lah mana-mana. Kita pecah rutin tu lah. Pecah rutin tu, jangan ikut benda yang sama je. Tapi tu, dalam era sekarang ni, jadi ahli politik makin mencabar saya tengok. Kan? Kalau silap mencabar sangat. Kalau silap statement sikit di media sosial, memang tahu kena kecam lah. Yang itu cabaran baru. Itu yang saya bimbang. Contohnya macam zaman dulu zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Pada ketika tu apa saja yang kita buat memang kena troll. Tengoklah Tok Mak Maslan tu, apa yang dia tak kena sampai orang kata macam-macam orang buat gambar dia. Tapi bila mereka memerintah, kalau dulu mereka mengambil masa 61 tahun untuk merosakkan imej UMNO sehingga UMNO ditolak oleh rakyat. 61 tahun. Itu pun UMNO masih memenangi 54 kursi. Dan Barisan Nasional yang dah memerintah 61 tahun tu pun masih memenangi 79 kursi. Kita tak cukup lagi, lebih kurang dalam 79, 21, 33 kursi kurang kan. Kalau itu hari tak ada orang desak Datuk Seri Najib letak jawatan kursi BN cepat setakat 33 kursi ni, kita bisik sikit dengan Anwar Ibrahim ke, kita bisik sikit dengan Mat Sabu ke, kan, settle lah. Kita dah boleh bentuk kerajaan. Kita yang merupakan parti tunggal. Kita ambil lah dia orang jadi Timbalan Perdana Menteri, apa masalah? Kan? Sekarang pun Timbalan Perdana Menteri kita pun dia belakang juga. Tak ada Timbalan Perdana Menteri. Ada. Azmin Ali tu Timbalan Perdana Menteri lah. Oh ya ke? Dia menteri kan? Sekarang ni negara ni diperintah oleh C5 ni. C5 ni ada C5 ni dalam arti kata lain grup yang geng celaka 5 ekor ni lah. Jangan tu dengan saya kena saman. Kena nanti kan. Tapi bukan dia saya. Itu kepalanya Muhyiddin. Konspirasi Timbalan dia Azmin Ali. Susagong dia Hamzah Zainuddin dengan Taqiyuddin.
ketua penerangan dia Anwar Musa. Ya ke? Benarnya Isyamuddin. Itu dia geng-geng C5. Macam tak betul. Apa yang tak betulnya? Anwar Musa kan dia kan orang kuat UMNO. Dia orang kuat UMNO, tapi hari ni dia bercakap bagi pihak siapa? Dia bercakap bagi pihak Muhyiddin. Dia bercakap demi kepentingan PPBM. Tapi dia kata alasan dia nak pastikan belanjawan yang bakal diundi 26 bulan ni. Okey, apa tujuan dia nak memastikan Supaya belanjawan tu diluluskan? Diluluskan. Apa tujuan dia? Kalau tak lulus, Tujuan dia ialah memastikan Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab hari ni macam Nur Jazlan cakap tu betul. Politik dia dalam UMNO dah mati. Ketika dia menjadi ketua perangan, dia bertanding timbalan Presiden UMNO pun, UMNO tolak dia. Akaun umbi UMNO tolak dia. Dia kalah bukan sikit. Dia kalah teruk. Datuk Zahid pun kurang-kurang pun dia menang dengan 25,000 undi. Tok Mat menang dekat 3 kali ganda dia punya undi. Lebih banyak daripada dua lebih kali ganda lah daripada Tok Mat. Kan? So apa jadi pada undi Anwar Musa? Lagi teruk. Kemudian dalam keadaan dia dah ditolak oleh akaun umbi UMNO, dia diberi peluang jadi setiausaha Agong UMNO. Jagalah kerja tu. Setiausaha Agong UMNO ni bak kata orang tu macam General Presiden UMNO lah. yalah. Betul tak? So dia sepatutnya mempertahankan UMNO dan Presiden UMNO. Kemudian dia beri pula peluang kerana walaupun dia kalah pemilihan UMNO, tak dapat jadi timbalan tak dapat jadi timbalan presiden, tapi tengok Tok Mat dia tak dapat jadi menteri pun. Kan? Tapi Anwar Musa dapat jadi menteri. Menteri yang boleh kata kedudukan agak baik lah, sebab dia yang pilih. Dia, Hamzah Zainuddin dengan Ainon kan, 3 orang ni je yang pilih kan? Siapa yang nak diletak wakil Ainon tu siapa pula? Orang ni bekas Susah Akbar Muhyiddin. Datuk Ainon lah. Datuk Ainon. So 3 orang tercampur Taqiyuddin lah yang menentukan siapa nak duduk kat sini, siapa duduk sini. Memanglah dia tak komplain, sebab dia antara yang memilih. Kan? Tapi kemudian kita tengok bila dia dah duduk dalam kabinet, ketua dia sudah bukan lagi Zahid, ketua dia sudah jadi Muhyiddin. Muhyiddin menjadi ketua dia, dan inilah menyebabkan ramai orang marah sebab bila dia mengeluarkan kenyataan, dia kata UMNO kena sedar diri, UMNO dah kalah. Kalah kepala otak dia kan? Kena ingat yang kalah pilihan raya lepas ialah prestasi BN itu sendiri. UMNO memang merosot, saya tak nafikan. UMNO hilang lebih daripada separuh kursi yang dia bertanding. Tapi UMNO masih menang 48% lebih. Dia bertanding 122 kursi, dia menang 54 kursi. Maknanya dia menang 48% daripada jumlah kursi yang dia bertanding. Tapi kalau kita tengok PPBM bertanding 55 kursi, cuma menang 13 kursi. Maknanya dia menang lebih kurang dalam 28% saja. So dari segi prestasi UMNO 2 kali ganda lebih baik daripada prestasi PPBM. Tapi kelebihan dia, jangan cakap UMNO kalah. Kelebihan dia ialah presiden dia Perdana Menteri dia, kena ingat kelebihan PPBM ialah Tun Dr. Mahathir tidak diganggu. Dia ada masa yang cukup untuk pergi berjumpa dengan Anwar Ibrahim, berunding dengan Anwar Ibrahim. Tapi presiden kami tak mempunyai masa yang cukup. Bila kita punya komponen banyak kalah, MCA banyak kalah, MIC banyak kalah, dan gerakan kalah terus kan. Dia keluar dari BN. So kalau kita ada masa yang lebih, kita boleh berunding. Kita boleh berunding dengan Anwar Ibrahim. Kan? Kita boleh berunding dengan Mak Sabu. Kita pun boleh buat apa yang Muhyiddin buat. Kita boleh buat. Tapi pasal keadaan pada ketika itu, ada manusia macam Khairi Jamaluddin, Mas Elmiyati, yang menyerang presiden, mengugut. Kalau tak letak jawatan pukul 11 pagi tu,
Pukul 2 petang mereka, 2 ke 3 petang mereka akan buat press conference bersama menuntut supaya Dato' Najib meletakkan jawatan. Jadi tidak ada peluang untuk Dato' Najib berbincang dengan parti-parti lain untuk membentuk kerajaan campuran. So mereka tak boleh mendabik dada mengatakan bahawa UMNO dah kalah. Hari ini UMNO kembali berkuasa kerana PPBM. Tak betul. Kena ingat. UMNO tak mahu ni. Apabila UMNO pergi ke Istana Negara, bila UMNO dapat tahu bahawa Tun Dr. Mahathir merancang untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan membawa DAP masuk dalam tu. Kita tak nak bersama DAP. Jadi itulah puncanya kenapa kita tak beri sokongan kepada Tun Dr. Mahathir. Kalau tak, Mahathir dah jadi Perdana Menteri dah itu hari. Kali kedua, kali ketiga. Kan? Dah jadi Perdana Menteri. Kan? So, bila tak jadi mengangkat Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri dalam satu kerajaan yang dipanggil Kerajaan Melayu, Kerajaan Bumiputera. Kan? Tapi kena ingat, pada ketika itu, bila ditanya, apa pendirian UMNO? UMNO memutuskan untuk Parlimen dibubarkan. Tapi ketika itu adalah bibit-bibit awal bermulanya pandemik COVID-19. Jadi atas dasar itulah Yang di-Pertuan Agong tidak setuju untuk diadakan pilihan raya dan meminta ahli-ahli Parlimen menentukan. Dia panggil ketua-ketua parti ni semua, suruh bincang, berpakatlah, buatlah kerajaan campuran. Maka barulah wujud kerajaan campuran yang kedua. Jadi dari segi parti politik tu, kalau nak usukat kemenangan ni, saya masih lagi mengatakan bahawa prestasi Barisan Nasional lebih baik daripada semua parti politik lain. DAP banyak kursi lagi pada UMNO. 42. Mana ada banyak daripada UMNO? Tapi dia tanding tak? DAP ada 42 saja. 42. 42. So, maknanya kalau katalah bubar Parlimen, UMNO bertanding bersendirian, dia boleh menang. Okey. Kalau orang tanya saya macam ni, saya jawab simple je. Kalau UMNO bertanding bersendirian, dia boleh memperolehi lebih banyak kerusi berbanding kalau dia bekerjasama dengan PAS dan PPBM. Kenapa? Hari ni UMNO dah ada 122 kursi dia bertanding pilihan PAS. Dia menang 54. Kemudian kalau kita tengok, kita dah tanda tangan piagam Muafakat Nasional bersama dengan PAS. Maka dalam erti kata lain, 18 kursi yang PAS menang ni tak boleh sentuh lah. Walaupun pada hakikat dia 18 kursi yang PAS menang ni ialah ketika 2018 ni ialah waktu paling sukar buat UMNO. UMNO difitnah, UMNO dicaci, UMNO penuh dengan pelbagai masalah, dan persepsi terhadap UMNO ni terlalu negatif. Bila orang tak nak undi UMNO, orang tak sanggup undi PH, akhirnya mereka ambil jalan tengah undi PAS. Itu yang PAS menang 18 kursi. Hari ni orang dah tahu bahawa fitnah kat atas UMNO tu tak betul. Hari ni orang dah mula sedar bahawa dia dah bagi peluang untuk PH memerintah 22 bulan. PH pertama sekali menipu 60 janji yang dia janjikan tu, satu dia ditunaikan. Apa dia? Daripada GST dihapuskan kembali pada SST. Dan inilah satu tindakan yang paling bodoh. So bila mereka tak tunaikan janji, mereka dah diisytiharkan sebagai parti kencing rakyat. Bila mereka tak tunaikan janji, mereka cuma tunaikan hapuskan GST. GST ni dia punya pendapatan pada negara akibat daripada dia punya sistem taxation yang self policing ataupun yang lebih cekap. Maka ketirisan tu kurang. Bila ketirisan kurang, negara boleh memperolehi pendapatan 30 bilion lebih banyak daripada zaman SST. GST lebih cekap lah. GST income lebih baik. Dan peluang nak melarikan diri daripada cukai ni lebih sukar. Dan orang yang dulu 30% duduk di pasaran gelap,
dia meniaga tanpa declare cukai, dia suka untuk declare cukai. Sebab setiap cukai yang dia bayar, dia boleh claim balik. Ya, betul. Di bawah GST. So, ini menyebabkan janji tak tunai. Akhirnya, apa yang Datuk Seri Najib bagi, contohnya bantuan rakyat Satu Malaysia, beri bantuan awal persekolahan, bantuan voucher buku pada mahasiswa, bantuan kepada nelayan, pesawat padi, penoreh getah, bantuan pada macam-macam sektor, klinik rakyat Satu Malaysia dan macam-macam lagi yang dia buat. Semuanya hapus, terhilang. Ada satu dua yang masih dikekalkan, ditukar nama. Betul tak? Jadi ini sekaligus menyebabkan orang akan menilai, oh rupa-rupanya buruk-buruk Datuk Najib yang dituduh mencuri, merompak, menyamar ni, macam mana pencuri, penyompak, penyamar ni boleh bagi macam-macam pada rakyat, sedangkan orang yang kononnya bersih, yang bising selama hari ni tentang Kerajaan Barisan Nasional, bila mereka memerintah, bukan setakat mereka tak tunai janji mereka, apa yang Datuk Seri Najib bagi pun mereka rampas. Jadi hari ni terang lagi bersuluh bahawa rakyat dah mula yakin dengan UMNO. Apa bukti dia? Kita tengok 7 pilihan raya BN menang. Betul dengan bantuan PAS. Saya tak nafikan. Ini betul dengan bantuan PAS. Saya tidak nafikan. Tetapi persoalan dia, kalau 18 kerusi yang PAS bertanding dulu, UMNO bertanding balik di tempat yang sama. Adakah PAS mampu mempertahankan kesemua 18 kerusi? Saya tak nak cakap besar, tetapi setakat mengambil 2-3 kursi, anytime kita boleh ambil. Jadi itu sebabnya, bagi saya, PAS sendiri pun sewajarnya dia kena fikir tentang masa depan parti dia. Jangan terlalu fikir bila dia bersama dengan PN, dia bersama dengan Bersatu disebabkan Bersatu nak gunakan jentera PAS seluruh Malaysia ni, maka Bersatu akan ready untuk bagi PAS kerusi lebih banyak berbanding dengan apa yang UMNO mampu bagi. Betul tak? Tetapi kena ingat kualiti kerusi itu nanti, kemampuan kerusi itu untuk dimenangi semula. Kalau mereka bertembung dengan UMNO, maka mereka akan berhadapan dengan jalan yang agak sukar. Sebaliknya, kalau mereka bersama dengan UMNO, pertama sekali 18 kursi yang mereka menang pilihan lepas, mereka akan kekal kursi tersebut. UMNO gentleman, UMNO takkan ambil hak PAS. Malah saya yakin UMNO akan berikan, contoh di Johor tak ada kursi PAS, kita bagi bertanding kursi-kursi selamat. Di Melaka kita akan bagi. So bagi, kalau serata Malaysia ni, demi setiakawan antara kita dengan PAS ni, kita bagi katalah 30 kursi. Daripada 122 kursi yang UMNO bertanding, dah hilang 30, masih ada 92 kursi. Tapi kalau kita bagi peluang kepada kerjasama dengan Bersatu, yang matlamat dan tujuan dia ialah nak membunuh UMNO. Dia ni dia hantar untuk bunuh kita je, kan? Untuk tarik sikit kuota daripada kita. Tapi ni. kenapa UMNO dengan Bersatu ni dia bitter sangat? Senang je kalau nak tahu, simple je. Boleh tak kita masukkan PAN di dalam Muafakat Nasional? PAS tak mahu. Lepas tu kita tanya dengan PAS. Kenapa bitter sangat dengan Mak Sapu? Betul tak? Boleh tak kita tanya soalan dia ni? Tak boleh lah. Takkan tak faham. Aku pula kena minta. Betul tak? Boleh tak kita tanya soalan macam ni? Tak boleh. Itu sebenarnya masalah kawan-kawan kita. Bukan semua dalam PAN yang tak faham. Ramai yang faham. Ramai PAS pun tak boleh terima Muhyiddin. Ramai. Kita ramai kawan-kawan kita PAS. Cuma ada 2-3 orang ni lah yang baru belajar hisap sigar, kan? Yang baru belajar duduk lepak dekat Publika, kan? Taqiyuddin, Menteri Besar Terengganu, apa lagi seorang lagi ni, At-Takiri, kan? Geng-geng Hamzah Zainuddin, Azmin Ali ni semua, geng-geng, saya tak nak sebut geng, sebut nanti orang marah, kan? Kena ban nanti. Kena ban nanti. So apa ni, geng-geng ni lah yang menyebabkan hubungan antara UMNO dengan PAS ni sikit renggang. Sebab dulu dah elok orang kan? Kena faham. Tak, itu hari ini salah Muhyiddin juga. Kalau itu hari Datuk Najib ni
Apa yang Muhyiddin tak cakap pasal Datuk Najib? Buka balik video, tengok video-video apa ayat-ayat kesat yang Muhyiddin keluarkan pada Datuk Najib. Sehingga akhirnya orang termakan dengan fitnah Muhyiddin, fitnah Mahathir, fitnah Lim Guan Eng, fitnah Anwar, fitnah Rafizi terhadap Datuk Najib. Tapi bila kita dah bersetuju bentuk kerajaan, saya tak setujulah. Bila mereka bersetuju untuk membentuk kerajaan, menamakan Pakatan itu sebagai Perikatan Nasional. Berhentilah nyaya orang UMNO. Ini duit UMNO dia tak nak lepaskan, sampai hari ni tak lepas lagi. Mahkamah dah putus berapa kali. Kenapa degil sangat? Kan? Kemudian nak nyaya Datuk Najib. Penjarakan dia. Kalau dia berikan fair trial pada Datuk Najib no way akan masuk penjara. Saya dah beritahu Datuk Najib 3 bulan sebelum tu lagi. Bahawa mereka dah merancang. Ni sekarang ni ada serangan baru pula atas Datuk Seri Najib. Ya memanglah. Itu sengaja dia adakan. Sebab hari ni populariti Datuk Najib meningkat balik apabila beliau memperjuangkan tentang EPF, pengeluaran KWSP, duit moratorium automatik kan. So bagi memastikan bahawa imej Najib ni terjejas, maka dia gunakan balik kawan dia dalam DAP. Jangan lupa, Muhyiddin ni dulu Menteri Dalam Negeri dalam kabinet bersama dengan DAP. Dia gunakan balik Tony Poa. Tony Poa pula gunakan kawan dia dalam Al Jazeera. Keluarkan balik video-video yang DAP kerjasama dengan Al Jazeera untuk burukkan imej Datuk Seri Najib. Itu yang keluar balik cerita Jolo baru. Tapi pada hakikat dan realiti dia, bila mahkamah bersidang, tak ada apa pun, tak ada orang pun beritahu Datuk Najib arahkan dia untuk menyeleweng ni. Tak ada. Semua cakap dia diarahkan oleh Jolo. Sampaikan Datuk Syarul, CEO YMDB dulu mengatakan Datuk Najib tak terlibat. Banyak arahan dikeluarkan oleh Jolo. Dan banyak menyangkakan bahawa arahan daripada Jolo tu datang daripada Najib. So ini hearsay, tak boleh digunakan dalam mahkamah. Persoalan dia dalam kes yang SRC International yang Datuk Najib kena 12 tahun penjara dan 210 juta denda. Bagaimana orang yang masukkan duit ke dalam akaun Datuk Seri Najib dan Nik Faisal ni adalah orang yang sama yang diamanahkan untuk menjaga akaun amanah Datuk Seri Najib. Orang ni melarikan diri. Jolo, the main culprit yang menyeleweng duit 1MDB, melarikan diri. Zeti, orang yang bekerjasama dengan Jolo, meluluskan duit ini masuk ke dalam negara. Malah ada rekod permohonan untuk recover balik duit Jolo ni, ada sekali nama Taufik Aiman, suami kepada Zeti Akhtar. Maknanya mereka ni dapat duit bila mereka membantu Jolo untuk membawa masuk duit ke dalam Malaysia. So macam mana orang ni keterangan tak diambil, aset mereka tak dibeku ni, macam Zeti ada aset dia dibeku, anak-anak dia ada dibeku. Datuk Najib cucu dia umur 10 bulan pun akaun kena beku tau, ada punya akaun. So adil ke macam ni? Sama lah KK Mimpi UMNO lain semua akaun kena beku. Satu keluarga. Jadi macam mana kita nak terima? Engkau kerjasama dengan kita. Datuk Najib boleh lupakan semua benda yang dia buat ke atas Datuk Najib. Boleh bagi dia peluang jadi Perdana Menteri. Siap support dia lagi. Itu sebab macam-macam idea peringkat awal dia belum lagi bongkar. Sebab dia belum dipengaruhi oleh Azmin Ali, dia belum dipengaruhi oleh Hamzah Zainuddin dengan ketara sangat. Jadi dia masih lagi mendengar pandangan-pandangan Datuk Najib, apa yang patut dibuat bila kita berhadapan dengan COVID-19, kan? Bila rakyat dia arahkan untuk duduk di rumah, tak boleh keluar rumah, curfew, kecuali nak beli barang-barang keperluan asas. So banyak idea Datuk Najib dia laksanakan. Bila dia laksanakan, tengok imej dia, macam mana imej dia. Orang mula panggil dia Abah, kan? Orang mula ada sikit respect lah daripada orang pandang macam sampah dulu kan. Sampah lah juga kan. Baru orang Mahathir. Betul tak? Habislah kau orang. Habislah. Soal mereka.
kena cop lah. So kurang bila dia terima idea Tuan Najib, image mereka baik kan. Image mereka ni orang nampak lebih bersih kan. Orang mula terima kan? Tapi lepas tu tengok apa perancangan dia. Dia penjarakan Dato' Najib, duit UMNO dia tak nak bagi lepas, dia tikam UMNO di Sabah. So bila dia buat benda-benda macam ini, menyebabkan orang UMNO apa benda ni, dah lah kau ni menang 13 kursi pun kita bagi jadi Perdana Menteri, kita orang masih ada lagi 43 kursi. Lepas tu di Sabah timbalan tu tak bagi. Di Sabah terpaksa beralah jadi timbalan Ketua Menteri pula. So takkan UMNO nak terus diperbodohkan begini? Tak boleh. Itu sebabnya saya nak beritahu, sebenarnya yang merosakkan Kerajaan Perikatan Nasional ni ialah Muhyiddin sendiri. Rasa dendam dia. Kita tak boleh memerintah kalau kita berdendam. Okeylah, Dato' Najib mungkin pernah pecat dia, pernah gugurkan dia daripada kabinet. Habis kalau kau dah belasah, takkanlah Dato' Najib tak pecat. Cuba tengok Tun Dr. Mahathir. Dato' pun kena. Saya pun kena. Kan? Tun Dr. Mahathir. Tengok Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir balun Muhyiddin. Tun Dr. Mahathir pun kena pecat. Champion pun kena pecat. Betul tak? Saya kena pecat, saya redha. Saya tak ada masalah. Sebab saya bukan cakap benda yang saya fitnah. Anwar Musa kata saya memfitnah dengan mengatakan Presiden mahu membuat kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Saya tak fitnah. Apa yang saya cakap hampir berlaku. Mereka dah bersedia nak mengundi Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Sampai istana baru mereka tahu bahawa Tun Dr. Mahathir nak wujudkan kerajaan unity government sekali dengan DAP. Barulah dia orang buat keputusan tak nak terima Mahathir. Mahathir tipu dia orang. Cuba bayangkan kalau saya tak tentang kerjasama ni, katalah kerjasama ni berjaya, katalah Tun Dr. Mahathir tak ambil DAP, berjaya. Cuba bayangkan bila kerjasama dengan kroni Tun Mahathir pun, dengan boneka Tun Mahathir pun, UMNO hari ni terjejas imej dia. Cuba bayangkan kalau kita kena pertahankan Mahathir, apa kalau jadi? kerjasama dengan DAP lagi kuat. DAP banyak kursi, UMNO banyak kursi. Mana? Dalam kerajaan perpaduan. Dalam kerajaan perpaduan yang Dr. Mahathir nak buat tu ada DAP, ada UMNO, lagi kuat. Mana dia kerajaan tu majoriti dia besar lah. Tak ada tu betul, saya tak nafikan PKR, DAP, UMNO. Saya tak nafikan bahawa kalau buat unity government tu kerajaan akan kuat. Tapi kena faham UMNO dengan PAS ni apa tujuan mereka sokong Mahathir. Tujuan dia lah kerana Mahathir ketika itu menceritakan kesukaran dia bekerjasama dengan DAP. Banyak hak-hak Islam tergadai, banyak hak istimewa Melayu tergadai. Sebenarnya dia yang suruh gadai. Betul tak? Hanya bila DAP nak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, barulah mereka ni buat kerajaan Bumi Putera ni untuk menyekat kemarahan Anwar. Itu je tujuan dia. Dia letak bila diri dia tak lepas, UMNO tak nak kerjasama. Bila dia nak letak balik, macam mana lah Mahathir nak tinggalkan DAP? Semua projek yang Mahathir bagi pada kroni dia, yang Mahathir bagi pada anak dia, semua DAP tahu. DAP duduk Kementerian Kewangan. Siapa suruh kau letak DAP kat Kementerian Kewangan? Tapi nak buat macam mana, dia hanya ada 13 kursi. Disebabkan dia ada 13 kursi, dia dapat sokongan daripada DAP 42 kursi. Itu sebab dia boleh jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, kursi Perdana Menteri mesti daripada PKR. Di kalangan Parti Pakatan Harapan, yang paling banyak kursi, yang menang paling banyak kursi ialah PKR. 48. Mana kalau UMNO bekerjasama dengan PKR, bentuk kerajaan bekerjasama dengan PAN, itu sebab saya cakap. Itu yang Anwar cakap ada number tu. Okey. Ini Anwar main cakap tak payah pakai lah. Anwar ni kita letak. Mana boleh, itu bos Datuk dulu. Dulu bos saya. Dulu bos saya.
Tapi bila saya tegur isteri Satu dia, tiba sikit lah. tak, bila saya tegur isteri dia, saya tegur Ketua Pemuda PKR, dia dapat duit dia untuk buat banglo. Kan? Duit orang derma untuk perjuangan. Mana boleh salah gunakan duit tu. Saya ingat so bila kita tegur, dia pecat kita. Dia pecat kita. Jadi Anwar ni saya tak mau cerita lah. Bagi saya riwayat politik dia dah habis. Tetapi kalau dia, daripada dia mungkin duduk penjara lepas ni balik, daripada dia hilang dia punya kerusi MP Port Dickson, yang hari ni Mahathir sudah mengarahkan Hanif Katri dan budak dia Azam daripada Putra ni untuk buat satu semakan di mahkamah tentang pardon yang diberikan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Muhammad Kelima. So silat-silat air bulan, dia punya kerusi MP Port Dickson pun akan hilang. So bagi saya lah, kalau saya jadi dia, daripada saya hilang kerusi MP saya, kurang-kurang kalau dia support UMNO menjadi Perdana Menteri, dia ada peluang lagi jadi timbalan. Kan? Kadang-kadang bila kita ditakdirkan level kita sampai timbalan je, kan? Kira okey lah tu, dapat juga timbalan. Kan? Daripada kan, dia sampai bila pun orang panggil dia PM tepi, nak buat apa? Tapi kalau tengok Joe Biden pun 3 kali bertanding. 3 kali bertanding baru menang kan. Tapi tak apalah, kita tengok pilihan raya akan datang. Tapi saya ada very strong instinct. Disebabkan kesilapan BN bekerjasama dengan Muhyiddin pada bulan 3 yang lepas. Saya yakin bahawa BN akan tetap menjadi parti yang berjaya meraih kerusi paling banyak dalam pilihan raya akan datang. Cuma kemungkinan besar tidak cukup untuk membentuk kerajaan. Ini apa yang saya lihat. Kerana bagi saya kehancuran imej UMNO ni ada. Kerosakan imej UMNO bila bekerjasama dengan Muhyiddin ni ada. Tak boleh kita nafikan tu. Ya, ada. Jadi kalau berlaku pilihan raya dalam masa terdekat ni, kita belum sempat nak recovery. Sekarang ni ada sikit lah bila orang MP UMNO mula mempersoalkan bagaimana Muhyiddin tidak mau bagi 2 benda yang rakyat minta ni. Saya nampak ada sikit naik imej BN, tapi belum cukup kuat. Sepatutnya selepas pilihan raya kecil di Kimanis, lepas kita dah menang 7 pilihan raya, itulah masa yang paling cantik untuk UMNO membentuk kerajaan. Maknanya go for a new fresh election. Tapi malangnya pada ketika itu, disebabkan wabak COVID-19 ni baru mula, Kebawah Duli Tuanku lebih prefer untuk perubahan kepada Perdana Menteri baru tanpa melalui proses pilihan raya umum. Kata 6 bulan lagi baru election. Macam mana peluang UMNO? Bergantung kepada 26 hari bulan ni. Kalau 26 hari bulan ni kalah, yang saya yakin memang akan kalah. Belanjawan ni tak akan diluluskan. Sekiranya Belanjawan ni tak diluluskan, pertama adalah menjadi tanggungjawab tuanku untuk memperakui bahawa Tan Sri Muhyiddin sudah kehilangan majoriti di Parlimen. Okey. Maknanya kalau lepas tu Muhyiddin akan pergi menghadap tuanku. 2 benda yang mungkin berlaku. Pertama, dia akan minta supaya dibubarkan Parlimen. Kalau dia dah kehilangan majoriti di dalam Parlimen kerana belanjawannya ditolak, kalau dia mohon dibubar, boleh tak dia menjadi caretaker government sepanjang tempoh sebelum pilihan raya, 60 hari maksimum? Boleh. Sebab sepatutnya tak boleh. Oh, dia bukan kerajaan yang dipilih kan? Sepatutnya tak boleh. Maknanya sekiranya dia pergi menghadap tuanku, minta Parlimen dibubarkan, tuanku, bagi saya perkara yang paling patut dilakukan oleh baginda tuanku kena minta Muhyiddin
mengakui bahawa beliau sudah kehilangan majoriti di Parlimen, maka letaklah jawatan dulu. Kalau Muhyiddin meletakkan jawatan dan membubarkan Parlimen, itulah perkara yang paling bermaruah yang Muhyiddin boleh buat. Jadi bila Parlimen sudah dibubarkan, maknanya dalam tempoh 60 hari mesti diadakan pilihan raya. So, tuanku pertama, dia boleh melantik seorang Perdana Menteri interim. Disebabkan Perdana Menteri yang sedia ada itu sudah hilang kelayakan menjadi Perdana Menteri, dia boleh lantik siapa juga. Dia nak lantik Tengku Razali ke, dia nak lantik KSN ke, dia nak lantik Panglima Angkatan Tentera menjadi Perdana Menteri interim, terpulang pada tuanku. Pertama Tetapi ada kemungkinan besar Muhyiddin akan minta dengan baginda tuanku untuk di-drag sampai 60 hari. Maknanya dia minta bubar dan Parlimen pilihan raya diadakan 60 hari akan datang supaya dia boleh betulkan imej yang hari ini dia reka. Hari ini imej negara kita ni, wabak COVID ni bahaya. Angka-angka pun lain macam. Betul tak? Jadi dia ada tempoh 2 bulan nak turunkan balik angka ni, nak tunjukkan suasana tu sudah cukup kondusif, cukup selamat untuk diadakan pilihan raya. Maka dia akan masuk pilihan raya dalam keadaan kuasa di tangan dia sebagai the caretaker government. Yang ni ada sikit bahaya. Sebab kita tahu bahawa masa dia jadi di dalam kerajaan, macam-macam dia orang boleh buat. Dia boleh manipulate SPR, dia boleh buat macam-macam yang akhirnya akan menguntungkan dia. Dan saya agak terkejut kerana saya tengok mereka ni bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya. Siapa? Bersatu ke apa? Bersatu. Bersatu PAS bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya dengan beranggapan bahawa UMNO akan bersama dengan mereka. Mereka nampak kalau bersama dengan mereka boleh menang. Tapi kalau bersatu UMNO PAS memang boleh menang lah. Memang boleh menang. Cuma persoalannya apa kejadah UMNO nak pergi bekerjasama dengan bersatu. Macam saya sebut tadi, ada 122 kursi. Kan? Kalau ada 30 bagi PAS. Dan dulu bersatu bertanding 55 kursi. Sekarang dia minta 58 atau 60 kursi. UMNO tinggal. Kalau dia minta 58 atau 60 kursi, kalau UMNO berdegil. UMNO kata, kau menang 13 kursi, kau ambil 20 sudahlah. Betul tak? UMNO Kedah dengan UMNO Kedah kata dia bagi 2 kursi. Okey. Kalau katalah UMNO degil, tak mau bagi. UMNO tak mau bagi. UMNO bagi 20 kursi. Kan? Muhyiddin nak terima tak? Muhyiddin takkan terima. Dan hari ni kena ingat, Muhyiddin ialah Perdana Menteri. So dia in a upper hand. So saya yakin kalau dia minta 60, busuk-busuk 40 dia dapat. 40 ni pun dia dah kurangkan jumlah kursi yang dia tandingi pilihan raya lepas. Dalam keadaan dia tak ada power. Sekarang dia dah ada power, dia Perdana Menteri. Kalau katalah UMNO berjaya limitkan kepada 40 saja. Daripada 92 tolak 40, hanya tinggal 52 kursi. Betul tak? 52 kursi UMNO. Kalau UMNO menang semua sekalipun, prestasi UMNO lebih teruk berbanding dengan pilihan raya lepas. Pilihan raya lepas, UMNO masih menang 54 kursi. Dikala UMNO paling teruk kena fitnah, imej paling teruk, persepsi rakyat terhadap UMNO begitu buruk, UMNO masih menang 54 kursi. Kalau sekarang ni persepsi dah bagus, semua dah bagus, orang dah tahu mereka ni penipu, Pakatan Harapan ni kaki kencing, fitnah-fitnah ni tak betul. Zaman BN rakyat lebih selesa, lebih hidup senang berbanding dengan zaman PH. Kalau kita bertanding 52 kursi, lebih baik kita ambil keputusan, kita tutup je lah parti ni. Betul. Sepatutnya hari ni UMNO bertanding semua 122 kursi. Tapi kalau PAS masih lagi ada setia kawan dengan kita, masih lagi nak bersama kita, tak apalah. Kita korbankan hak kita. Bagilah PAS bertanding. Kan?
Tapi kalau nak korbankan lagi kerusi kita bagi kepada Bersatu bertanding, habislah riwayat politik UMNO akan jadi macam Golkar di Indonesia. Satu masa dulu menjadi parti dominasi politik Indonesia, hari ini sudah menjadi hanya parti serpihan kecil. Dan itulah bakal dialami oleh UMNO. Dan kena ingat, dalam keadaan mereka menang 13 kursi, daripada 13 orang tu satu mati, tinggal 12. Daripada 12 tu hanya 6 yang menyokong Muhyiddin. Muhyiddin curi pula lagi 16 daripada UMNO, 9 daripada PKR. Itu pun kita tak boleh nak halang dia daripada jadi Perdana Menteri. Cuba bayangkan kepada pilihan raya akan datang, UMNO menang 52, PAS menang 30, Bersatu menang 40. Dia nak jadi Perdana Menteri. Jawapan dia senang je. Dulu aku menang 13 kursi je, kau bagi aku jadi PM. Sekarang aku dah menang 40 kursi, kau tak nak bagi jadi PM? Tak nak, tak apa. Aku bawa pergi ke PH. Dia tarik 40 orang ni, pergi ke PH yang menang 100 kursi. Kita tengok apa jadi. Mereka sudah ada 140 kursi. Bukan hanya boleh memerintah, mereka panggil Isyamuddin, main bawa orang kau lagi 8 orang, campur lagi 8 orang, mereka ada 148 kursi. 148 kursi, mereka ada 2/3 di Parlimen. Mereka boleh pindah perlembagaan. Mereka boleh buang Raja-Raja Melayu, tukar Malaysia menjadi sebuah republik. Mereka boleh buat apa saja tu. Kawasan-kawasan yang dimenangi oleh DAP, untuk memastikan politik jangka panjang mereka ni, Pakatan Harapan ni kuat, mereka akan pastikan di Bukit Bintang contohnya boleh dipecahkan, letak 3 di Parlimen. Kawasan DAP di Seputir contohnya, dia pecahkan. Mereka merancang nak letak 30 kursi di kawasan-kawasan DAP ni. Apa jadi kalau bertambah 30 kursi untuk DAP? 42 kursi pun dia dah besar kepala, hak kita habis, musnah. Cuba bayangkan kalau dapat lagi 30 kursi. Besar tak kepala DAP? Itu dia yang saya nak pesan. Ada setengah-setengah orang kata saya ni pemecah belah orang Melayu. Tak boleh tengok orang Melayu bersatu. Sebab dia tak nampak apa yang kita nampak. Ini bukan soal teori. Ini adalah realiti. Muhyiddin masuk ke dalam Muafakat Nasional, masuk ke dalam, ini bukan angan-angan atau fantasi. Ini realiti. Kenapa Muhyiddin masuk bersama dengan kita? Sebab rancangan Mahathir nak membentuk unity government dah gagal. Kenapa dia nak buat unity government tu? Kena ingat, bila dia buat unity government, dia ada 2/3 majoriti. Dia ada 2/3 majoriti. Dia boleh tambah kursi DAP. Dia tambah kursi DAP, orang Melayu nak bising macam mana pun, dia dah tak peduli. Akhirnya, DAP ni, mereka akan dapat sokongan masyarakat Cina. Walaupun pada ketika pilihan raya kecil di contohnya di apa dipanggil Tanjung Piai, kawasan tu kawasan Melayu, kita letak calon Cina MCA. Itu pun Bersatu tak boleh menang. Tapi sebenarnya mesej yang nak disampaikan di situ, kita letak Cina lawan Bersatu di kawasan Melayu pun kau tak boleh menang. Tapi kena ingat, pada ketika itu orang India sudah bosan dengan Pakatan Harapan, orang Cina pun dah bosan dengan Pakatan Harapan. Mereka dah kembali bersama dengan Barisan Nasional. Tapi the moment UMNO buat kesilapan besar, ni punca daripada Anwar Musa lah ni, nak selamatkan tengkuk dia daripada kes dia dengan Mara dulu. Bila dia mempengaruhi kepimpinan UMNO untuk bersama dengan Tun Dr. Mahathir, lepas tu bertukar bersama dengan apa dipanggil, Perikatan Muhyiddin Yassin, kan? Mereka bentuk kerajaan Bumi Putera. Malaysia sebuah masyarakat majmuk. Macam mana kamu membentuk kerajaan Bumi Putera? Bila kamu sebut kerajaan itu kerajaan Bumi Putera, walaupun ada MCA dalam tu, ada MIC dalam tu, tapi bila kamu mempropagandakan perkataan kerajaan Bumi Putera, China dan India mana yang akan menyokong kita lagi? Betul tak? So drop balik sokongan China dan India. Itu sebab bagi saya, masa yang terbaik untuk buat pilihan raya umum
ialah bulan 3 tahun lepas. Kalau kita buat pada ketika itu, kita akan sapu bersih. UMNO PAS dia cukup untuk membentuk kerajaan. Dapat daripada kawan kita berserawak, Sabah, MIC, MCA, mungkin kita boleh dapat 2/3 majoriti. Tapi kalau hari ini, terus terang saya katakan, kita akan menjadi BN pasti akan menjadi parti yang menang paling banyak kursi. Tetapi akhirnya bila nak membentuk kerajaan, kita terpaksa mengharapkan bantuan rakan-rakan yang akan membentuk kerajaan campuran. Mana dia akhirnya dia akan balik, tak ada parti yang boleh bentuk kerajaan, kena duduk bincang. Dia akan duduk bincang. Kecuali UMNO buat perubahan yang drastik. Ambil balik Datuk Seri Najib sebagai pengurusi Barisan Nasional. Kalau dia yang jadi pengurusi Barisan Nasional, saya yakin keyakinan rakyat kepada Barisan Nasional ni akan kembali begitu tinggi. Kerana dia ada track record. Bukan nak memperlekeh sesiapa, tidak. Tetapi realitinya begitulah. Kalau kita letak gambar-gambar pemimpin ni, nak dibandingkan dengan Tun Dr. Mahathir, siapa boleh lawan Tun Dr. Mahathir? Najib. Nak dibandingkan dengan Anwar Ibrahim, siapa yang dilihat boleh menandingi Anwar Ibrahim? Najib. Kan? Muhyiddin tak payah cerita lah. Kan? Jauh panggang daripada api dengan Najib ni. So, untuk pergi ke pilihan raya umum, UMNO kena bersedia untuk buat perubahan. Dan ada setengah-setengah orang dia kena berkorban lah. Kan? Berkorban tu tidak bermakna mereka sudah tidak lagi berada dalam kerajaan. Maknanya dikala kita berhadapan dengan krisis, kita ambil lah orang lama yang ada pengalaman, yang mampu untuk menjana ekonomi kita, mampu untuk memulihkan ekonomi kita, mampu untuk memulihkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara yang hari ini hubungan kita tak baik akibat Mahathir menjadi Perdana Menteri. Hubungan kita dengan India tak baik, hubungan kita dengan China tak baik, hubungan kita dengan Amerika pun tak baik. Tapi zaman Datuk Seri Najib, dia baik dengan China. Tapi dalam masa yang sama, dia boleh baik dengan Obama. Dia baik dengan Amerika, dengan Trump. Yang ini yang tak ramai orang nampak. Tapi saya dengan keyakinan saya nampak benda ni akan berlaku balik, insyaAllah. So, takat dia hari ni, bincangan hari ni. Ya, itulah takat dia. Walaupun banyak lagi lebih 30 minit sebenarnya kan? Ya, dah lama dah ni, tapi sebab ramai orang tengok. Ramai ya? Berapa ramai? Tadi 1000 lebih. Okey. Jadi saya nak stop pun tak syok lah. Okay. Nanti Datuk datang balik ya. InsyaAllah. Kita tarik topik yang kita kupas lebih mendalam. Boleh. Hari ni lebih pada pengenalan balik lah. Boleh. Kan? Saya pun dah hilang skill sebab lama tak live. Dia lama tak live ni dia skill kita tetap terpelihara. Sebab hari-hari tu dah kerja. Hari live boleh lah kan. Kalau siapa duk tengok live Datuk kan. Cuma hari tu terbantuk saya Facebook kena curi je. Facebook kena. Mula-mula saya punya Facebook Lokman Adam. Kita saya dapat dia. Recover. Saya dapat recover. Saya tulis dekat Facebook. Yang ini dia ambil page saya. Dia ambil dia take over lah. Dia tendang saya daripada jadi admin. Saya nak post apa pun tak boleh. Lepas tu dia post gambar lucah. Dia post gambar lucah hari ni. Jadi sekarang ni saya sedang menulis dengan Facebook. Belum ada jawapan lagi lah. Saya harap saya boleh dapat balik sebab follower dia terlalu ramai. Tapi tak apa. Dengan personality Datuk, Datuk boleh dapat balik sokongan dari Facebook. InsyaAllah. Yang apa Lokman Adam. Nur Adam. Yang kena ambil alih tu Lokman Nur Adam. Sekarang ni Lokman Adam lah. Sekarang ni Lokman Adam lah. Lokman Nur Adam tu yang dah dicuri. Dia tak tukar gambar profil pun, dia tak tukar. Tak. Nama pun dia maintain lagi. Ada permainan di situ. Itulah dia. Okey, setakat itu saja sembang live kita hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Kita InsyaAllah lepak-lepak dengan tajuk-tajuk lebih panas. Mungkin lepas ni kita pergi kat tempat Datuk Lokman. Apa? Sate. Jom sate. Kita join sekali lah jom sate ke? Boleh. Kita combine seorang mereka dengan jom sate. Menarik juga. InsyaAllah. Okay. Asyik sesi mengetir je kan. Kita tukar sesi menyate. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.